Baik, Selena. Itu kita dapat saksikan bersama. Sebenarnya negara Brunei kita ni, belia-belia kita ni cukup pandai berfikir ni. Malah mereka berfikir di luar kotak sehingga kan kita boleh saksikan tadi basikal sahaja. Konsepnya basikal tapi pandai mereka ni mengubahnya. Kreativiti mereka ni. Menginovasikan pada sesuatu yang lebih mungkin selesa dipakai dan nampak trendy. Malah juga sebenarnya ada di antara kita ni yang bukan hanya setakat badan basikal itu diubah, akan tetapi sudah dimasukkan enjin ataupun motor elektrik. Itu antara inovasi-inovasi yang sepatutnya kita ni lihat satu usaha yang cukup menarik kerana kita ni sebetulnya perlu selaras dengan peredaran zaman. Perubahan zaman berkenaan pada ketika ini perlu untuk sentiasa berfikir di luar kotak. Dan selain itu juga kita ni memang maklumlah sudah nyoram menjadi kenyataannya kita ni hidup di zaman teknologi yang semakin berkembang dan berkembang. Jadi bukan hanya cara pemikiran yang berkembang yang boleh menjana kreativiti tetapi juga inovasi sebenarnya. Betul. Asal perkara-perkara tersebut tidak kita manipulasi ataupun mengeksploitasi sehingga mendatangkan kemudaratan. Betul. Dan mungkin kalau kita ni bercakap berkenaan dengan perkembangan ataupun dinamika dalam satu-satu perkara tu, kita boleh relatekan juga dengan hal ehwal yang berkaitan dengan tradisi tradisional kita ni. Betul. Mungkin alat-alat muzik tradisi. Kalau tadi kami bawakan seawal pembuka rampai pagi adanya persembahan guling tangan. Kalau Tani faham, orkes guling tangan ini selain daripada instrumen utamanya adalah guling tangan, ada lagi instrumen-instrumen lain. Tetapi tadi kita ni hanya membawa gendang dan juga guling tangan. Betul. Bersama dengan Remy dan juga Fitri. Kesempatan kita ni untuk bersama mereka, Amar? Betul, alhamdulillah. Kita akan bersama dengan rakan kita ni bersama dengan iaitu Yang Mulia Awang Muhammad Alimi bin Awang Ahmad dan juga Yang Mulia Muhammad Hairul Fitri bin Roslan sudah pun bersama kita ni di sebelah kita ni. Alhamdulillah. Ya, apa khabar Remy dan juga Fitri? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Fitri bagaimana? Alhamdulillah Sehat. Baik, tadi bercakap mengenai dengan guling tangan, seni tradisi, instrumen tradisi guling tangan. Kalau Tani faham, guling tangan ini terdiri daripada beberapa bilangan gong kecil atau istilahnya, tetapi mempunyai nada suara ataupun nada bunyi yang berlainan dengan kod-kodnya. Mungkin Remy boleh menerangkan dululah sedikit latar belakang ataupun pengetahuan yang boleh kita dikongsikan kepada penonton kita ni berkenaan dengan guling tangan itu. Ya. Bercakap mengenai dengan seni muzik guling tangan ini, yang pertama sekali, ia merupakan cabang kebudayaan Melayu Brunei kita ni dalam kategori kesenian tradisi dan dalam kelompok alat muzik tradisi Brunei. Dan kalau kita melihat alat-alat muzik tradisi Brunei ini, ia ada banyak jenis lagi. Bukan sahaja guling tangan, misalnya ada gendang rebana seperti yang dibawakan pada hari ini, guling tangan dan gendang rebana. Kemudian gambus, ada bangsi, ada dombak dan banyak lagi sebenarnya alat muzik guling tangan itu. Dan guling tangan itu tergolong dalam satu kumpulan orkestra. Jadinya kalau guling tangan ini ia mesti ada yang melengkapkan sesebuah orkestra guling tangan itu. Dan saya boleh katakan ada 5 peralatan yang wajib yang sebenarnya mesti ada dalam orkestra guling tangan ini. Yang pertama sekali gendang labik, kemudian tawak-tawak, kemudian canang, kemudian gong ataupun agongnya orang kita ini. Dan yang paling penting yang membawa melodi ini guling tangan itulah. Jadi 5 peralatan ini yang memberikan satu impak bunyi yang harmoni. Keindahan bunyi itu ia terletak kepada kelembutan bunyi guling tangan itu dan diiringi dengan instrumen-instrumen lain itulah. Mungkin ada yang salah dengar ni. Katanya guling tangan ke guling tangan? Macam mana? Kalau kan mungkin guling tangan lah. Guling tangan. Guling. Bukan guling tangan atau guling. Guling tangan. Kalau kan dilihat konsepnya mungkin juga dapat dikaitkan juga dengan guling tangan itu. Ya baik. Mungkin boleh dipakai dua-dua lah. Boleh lah. Guling tangan. Yang penting faham. Baik, dan juga Rimia dan juga Fitri, mungkin saya tertarik juga awalnya berkecimpung dalam orkestra guling tangan ini. Mungkin dapat dikongsikan dan dari mana sebetulnya minat itu datang? Ya, mungkin. Kalau bagi saya,
Sebenarnya mula berkecimpung itu pada tahun 2008 kalau tidak silap saya. Masa tu masih lagi orang menuntut di sekolah menengah. Di sekolah menengah Awang Semalam lah. Pada ketika itu kan ada CCA di sekolah menengah, saya mengikuti kelab guling tangan. Dari sana macam bila melihat para orang senior bermain itu macam ia menarik minat tu untuk macam mempelajarinya lebih dalam lagi. Dan juga ia ketika masuk ke kelab itu ada seorang guru yang memang sentiasa membagi sokongan dan dorongan yang kuat, yaitu Cikgu Haji Ahmad bin Ajiduddin. Ia sentiasa memberikan kami semangat untuk orang mempelajari lebih dalam lagi mengenai seni muzik tradisi kita ni guling tangan ni. Dan dari sana tu saya sendiri meminati dan ingin mempelajarinya lebih lanjut lagi. Dan alhamdulillah juga dari sana saya mengenali banyak kawan yang memang sudah lama berkecimpung dalam seni muzik kita ni. Contohnya saya sendiri pun ada dorongan yang kuat daripada sepupu saya sendiri, iaitu Cikgu Remy bin Ahmad dan juga Cikgu Gani bin Awang Ahmad. Dan juga seorang guru yang kata orang sentiasa keep in touch lah perkembanganku sendiri dalam seni muzik tradisi kita ni, itu Cikgu Khalid Anwar. Alhamdulillah juga dari sanalah saya mempelajarinya secara perlahan-lahan dan sehingga ke hari ini alhamdulillah lah perkembangan itu orang lebih luas lah dengan adanya mempelajari daripada mereka yang lebih berpengalaman dan sebagainya. Jadi maksudnya di sini Fitri bukan hanya boleh menguasai permainan satu instrumen tradisi saja. Jadi selain daripada gendang rabana tadi, apa lagi instrumen yang saya boleh juga bermain guling tangan itu juga. Dan juga alat instrumen yang tradisional yang lain macam agong, canang, tawak-tawak dan sebagainya. Itu keuntungannya kalau kita pandai untuk bermain di sana, ada tu boleh pelajari yang untuk barangan-barangan instrumen-instrumen yang lain. Betul. Dan untuk Remy, barangkali Remy sebelum itu jumlah guling tangan ani minimanya berapa yang boleh menghasilkan sebuah lagu dan sebanyak-banyaknya berapa? Okay, kalau pada kebiasaannya kalau macam untuk lagu-lagu yang mungkin indah berat, biasanya 8 biji guling tangan itu pun boleh menampung untuk memainkan lagu-lagu tradisi Brunei. Oh, 8 biji. Minimum 8 minimumnya 8 lah. Tapi kalau kan kalau ada dilihat tadi ada 13 biji ni konsepnya ni sama ni macam kalau siapa pandai bermain keyboard. Ya dari C ke C kan tak. Macam itulah. Biasanya kalau kan mau memainkan lagu-lagu Brunei kita ni ia biasanya memerlukan yang 8 biji ini biasanya. Untuk basic. Biji C ke C yang basic atau jadi semaksimumnya 13 ataupun lebih banyak? Boleh banyak. Mungkin boleh banyak lah sebenarnya. Tapi terpulang juga pada terpulanglah pada pemain atau pemain atau. Ada juga yang memiliki guling tangan itu dari tepi ke yang tepi rendah sampai ke yang sampai panjang tu guling tangan. Itulah ikut lah. Dari segi susunan pun terpulang kan, ia boleh kiri ke depan dan yang penting key-nya tu lurus. Itu yang penting. Kerana saya percaya seni tradisi muzik guling tangan bukan hanya di Brunei saja ada, di negara-negara rumpun Nusantara. Kalau di Malaysia ada di salah sebuah negeri itu, dorang menggelarkannya dengan istilah lain daripada guling tangan. Dan lazimnya juga lagu-lagu yang dorang mainkan adalah lagu-lagu tradisi yang seperti berbaur ataupun bernada ritual. Betul. Dan kalau dalam konteks kita ni sebenarnya lagu-lagu guling tangan itu pun ya kalau dapat saya kategorikan kepada dua ni. Selain dan Umar. Yang pertama lagu irama asli guling tangan, yang seperti Serina katakan tadi, aura-auranya tu memang berbentuk macam bunyinya tu iramanya tu kalau bagi saya sendiri ya istimewa. Ya. Kita ada antaranya lagu-lagu tu? Memang ada, kita ni ada. Misalnya lagu antaranya lah Gabungkok, kemudian Sakai, kemudian Kudidi, ada Gelombang Bertaduh, Ayasan. Dan lagu-lagu ni bukannya kalau bagi saya lah yang berkecimpung sudah lama dalam bidang guling tangan ni, ia bukan satu yang mudah memainkan lagu ni. Ia pemain itu mesti mahir dulu asas lagu itu. Dari sana baru dapat didinamikkan oleh pemain itu sendiri dengan dengan segala bunga naik, bunga turun, pemanisnya dan segalanya itulah penutup dan sebagainya tu. Salah tu memainkan lagu-lagu irama asli guling tangan ini ia memang mengambil masalah dan saya pun masih dalam proses belajar juga. Kalau Remy sejak bila belajar? Kalau saya ini
memang satu yang anulah. Mula-mula Memang panjang ceritanya. panjang cerita. Pendekkanlah. Ya. Mula-mula berjinak-jinak, jatuh cinta lah dengan guling tangan nenek. Ketika saya menuntut di menengah 4 di sekolah menengah awam Semau, sama je macam Fitri sebenarnya. Kisah tu, dan 2 individu yang menggamit hati saya lah untuk bermain guling tangan nenek. Sama juga Yang Mulia Cikgu Haji Ahmad bin Haji Tudin dan abang saya sendiri, Cikgu Gani bin Awang Ahmad. Dan ada lagi 2 individu yang mungkin saya tidak dapat lupakan, dan insya-Allah akan saya kenang sampai bila-bila. Yang Mulia Cikgu Haji Suhaili bin Haji Mukhtar dan Cikgu Haji Kifli bin Tengah. Dia nitah yang banyak mendedahkan saya dengan persembahan-persembahan guling tangan di majlis perkahwinan, persembahan kebudayaan dan sebagainya. Tu dari sanalah minat atuk nyorang sampai tah ke peringkat pra-universiti, ikut pertandingan guling tangan dan sebagainya. Sampai tah ke peringkat universiti di mana saya dilantik sebagai pengerusi klub orkestra guling tangan dan diwarisi sendiri oleh Fitri ni alumni UBD, dan beliau juga tu mewarisilah. Alhamdulillah. Pada tahun 2017 dilantik sebagai pengerusi. Baik, saya tertarik juga dengan lagu-lagu yang dikongsikan oleh Remia ini. Tahu ni si Remia ni banyak lagu-lagunya. Jadi adakah ianya dikongsikan daripada cikgu-cikgu ataupun dari segi akademik ada dalam modul akademik? Ya. Sebenarnya kalau dari segi ada biasanya usaha-usaha memperkenalkan lagu-lagu irama asli guling tangan ini biasanya diselenggarakan kalau bahagian akademik lah, Jabatan Pendidikan Kokurikulum, Kementerian Pendidikan, di mana mereka sering orang cuba projek projek bengkel-bengkel kepada pelajar-pelajar sekolah, di mana saya pun pernah menjadi pembengkel juga, dan melalui bengkel-bengkel bersama dengan pengawas guling tangan sekolah, maksudnya guru-guru lah, yang baru diadakan pada tahun lepas ni sebelum gelombang kedua COVID-19 yang dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Kokurikulum. Alhamdulillah. Jadi kita ni melihat juga sebenarnya melalui agensi-agensi tertentu di negara kita ni memang ada usaha untuk terus melestarikan dan memertabatkan warisan budaya kita ni, antaranya dalam muzik tradisi Brunei itu adalah guling tangan itu sendiri. Sebelum itu Joharimi tadi ada menyatakan lagu-lagu tradisi guling tangan ini ada 2. Satu itu yang lebih berbentuk kepada keaslian dan satu itu lagi lebih kepada macam mana? Ia berbentuk macam lagu-lagu tradisi Brunei. Misalnya Jodinda, Joget Baju Putih, Jong Sarat dan sebagainya. Itulah bagi saya lah secara peribadilah kategori itu ada 2. Dan sekarang orang dengan adanya orkes guling tangan yang lengkap boleh sudah memfusionkan lagu-lagu tua hatta lagu-lagu moden dan lagu-lagu terkini. Baik, berkenaan dengan lagu-lagu tradisi guling tangan yang asal atau seperti Kudidi, Ayasan, kelazimannya lagu-lagu ini yang saya perhatikan ia sebagai latar kepada persembahan seni silat dan juga lain ada beberapa lagi. Betul-betul. Ya, sebenarnya ada peranan-peranannya ya Fitri ya. Memang ada peranan setiap lagu itu. Ada spesifik. Macam contoh, macam seni silat selalunya yang dibawakan ada 2 lagu, iaitu Ayasan dan Sakai yang sering kali dibawakan lah. Irama Sakai dan setiap rentaknya tu adalah sama dengan permainan guling tangan yang kami mainkan itu. Baik, dari segi dari Fitri sendirilah. Ni kalau Remy tahu sedikitnya. Tapi kita tanya pada Fitri yang baru saja belajar dari generasinya, orang protejenya. Jadi mungkin bagi Fitri sendiri, adakah keaslian guling tangan yang dimainkan pada ketika ini masih sama daripada ianya awal diciptakan? Bagi saya sendirilah, pendapat saya selaku belia yang orang baru berkecimpung dalam seni muzik tradisi guling tangan ini, keasliannya masih lagi ditetapkan, dipertahankan. Ya, cumanya bezanya pada zaman ketani masa ni, era kemodenan zaman ini, guling tangan itu ia mengikut arus kemodenan zaman. Itu dengan adanya fusion itu, dengan adanya penglibatan instrumen-instrumen moden yang bolehnya orang menyeport guling tangan itu sendiri. Tetapi keaslian lagu itu tetap akan dipertahankan. Mungkin temponya masih sama dan bunyi beat-beat itu masih sama. Dan kalau Remy sendiri, bagi pendapat Remy lah, kita ni bawakan dengan adanya fusion atau pencampuran lagu-lagu moden dengan lagu-lagu tradisional, adakah ianya satu impak yang memberikan positif ataupun mungkin ada juga kadang-kadang ia menggugat keaslian guling tangan?
Kalau bagi saya secara pribadi, saya setuju dengan Fitri tadi. Kalau kita ni melihat dalam dunia teknologi moden karangan ni, jadinya golongan belia tu ia lebih cenderung kepada aura-aura yang baru, yang refreshing, moden dan sebagainya ni. Jadinya di sana tah bisdia ni berkreatif untuk menghasilkan suatu karya yang lebih bernafas baru, tanpa menggabungkan gulintangan itu dengan alat-alat muzik moden. Sama juga macam irama-irama asli Brunei atau misalnya lagu-lagu tradisi itu, diorang cuba perbaharui tapi indah merombak keasliannya. Dan di sini saya melihat ini golongan belia yang macam mana ini, saya boleh anggap mereka ini sebagai golongan reformis, maksudnya yang berjaya mengasimilasikan tradisi dan moden dalam bentuk yang kreatif. Jadinya ini memang saya melihat ini sebagai satu survival ataupun kelestarian gulintangan ini, dan saya sendiri merasakan bahawa gulintangan ini masih memang akan dapat diterima pakai dan memang tetap relevan. Betul ya. Jadi ini menjawab kepada persoalan bagaimana kita ni memastikan survivability irama muzik guling tangan di zaman teknologi yang semakin berkembang. Itu antara jawapannya. Dan saya sendiri pun setuju seperti yang Remy nyatakan, untuk kita ni mencari strategi ataupun pelapis-pelapis generasi muda selepas taniania adalah dengan menggabungkan anjuran kemodenan dengan tetapi tetap mengekalkan keasliannya. Umpamanya dalam persembahan ataupun bengkel-bengkel guling tangan itu, kita ni perkenalkan juga lagu-lagu asli tradisi kita ni, dan di samping itu kita ni masukkan juga lagu-lagu yang in trend masa ni supaya orang ni berminat. Oh, rupanya boleh jonya lagu ha umpamanya dimain dengan guling tangan, kerana saya suka mengamati perkembangan dan juga persembahan yang dibawakan oleh antara kumpulan guling tangan daripada Remy dan juga Fitri. Memang dorang tahu macam mana menarik minat audiens satu untuk kekal melihat persembahan mereka. Dan untuk akhirnya, selain daripada berkongsi pengalaman dan pencapaian secara ringkas, harapan Remy dan juga Fitri. Okey, mungkin saya sendiri selaku belia. Saya selaku belia, orang menyarankanlah harapan kepada belia di seluruh sana. Orang cubalah menjinakkan diri untuk mempelajari seni muzik tradisi guling tangan ini. Pasalnya kalau kita lihat, kalau sudah tani orang mempelajarinya secara perlahan, ia indah secara langsung akan menarik minat kita ni untuk mempelajarinya lebih dalam lagi. Pasalnya bila kita ni belajar, kita ni akan sendiri merasakan keunikan dan kemanisan guling tangan itu sebenarnya. Dan juga harapan saya adalah belia untuk berkecimpung di dalam seni muzik tradisi guling tangan, kerana bagi saya, kalau bukan kita ni sebagai belia yang meneruskan seni muzik tradisi guling tangan ini, siapa lagi? Betul. Baik, secara ringkas bagi Remy pula. Kurang saya mungkin satu sekali macam kita ni sebagai sebuah negara Melayu Islam Beraja, jadinya kita ni menjunjung falsafah Melayu Islam Beraja. Dan sebagai bangsa Melayu, kita ni seharusnya lah menjunjung budaya kita ni. Dan salah satu budaya kita ni adalah seni muzik guling tangan ini. Dan saya menyeru kepada golongan belia di luar sana, mungkin kalau ada kreativiti bis kita yang mungkin boleh menjadikan mungkin minat berkaitan dengan gadget dan sebagainya ini, mungkin boleh membuat aplikasi dan sebagainya. Saya rasa sudah ada aplikasi saya ada tangan, seorang rakan sebenarnya ni sebenarnya, yang memang cenderung untuk mengadaptasikan gadget ini, elektronik dan sebagainya ni untuk guling tangan itu di survivalkan lah melalui gadget. Apapun, terima kasih kita ucapkan kepada Remy dan juga Fitri, dan seterusnya menjemput serta mempersilakan Remy dan juga Fitri beralih ke area sebelah ketanian kerana ada satu persembahan finale yang akan dibawakan penutup untuk sampai pagi hari ini. Ya, kita persilakan tetamu kita ya. Baik, dan juga sebenarnya kita berbangga dengan adanya penglibatan daripada anak-anak muda kita ni. Dorang benar-benar bukan hanya berusaha, tetapi orang kita ni terus menghidupkan. Ya, seperti yang Remy nyatakan tadi, usaha untuk melestarikan dan memertabatkan seni muzik tradisi guling tangan ini berterusan dibuat.
Dan juga sebenarnya lagu-lagu asli kita ni ataupun tradisional kita ni cukup menghiburkan, malah juga menenangkan kalau kita ni dengarkan bersama-sama. Malah kalau saya sendiri juga kalau setiap hari Rabu malam di National FM seringkali mengungsikan mengenai negara Brunei Darussalam, malah juga lagu-lagu tempatan kita ni cukup popular, malah kita ni cukup bangga dengan hasil karya daripada anak-anak tempatan kita ni dengan lagu baru mereka. Malah ada yang mengadaptasikan lagu-lagu lama tu untuk dinyanyikan, mempunyai nafas yang baru. Revival. Betul. Jadi kepada kita mungkin sebagai mereka yang berada di seni ni, cuba kita ni cuba hidupkan kembali lagu-lagu lama dengan intonasi yang lama, dengan muzik-muziknya yang lama, agar kita ni dapat digenerasikan yang baru ni tahu apa sebenarnya lagu-lagu berkenaan. Mungkin dalam usaha kita ni untuk merevivalkan lagu-lagu lama ni ada beberapa persyaratan juga perlu kita ni ambil kira tanpa mengubah keaslian irama dan juga lirik lagu yang terkandung dalam lagu-lagu tradisi itu, agar ia tidak akan orang menjadi satu ancaman lah, di mana lagu itu sekarang tadi ia akan menjadi jejak digital pada satu masa. Apabila orang mungkin 20 tahun ke depan ada yang mengklaim katanya ini sebenarnya irama lagu aslinya. Ada juga satu kelompok ini sebenarnya irama aslinya. Jadi Tani berperanan untuk mengekalkan dan menjaga warisan ini. Dan untuk itu, kita sudah pun berada di hujung rancangan. Kita dengarkan bagi acara penutup, bagi persembahan daripada Rimi dan juga Fitri. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.